Tahukah anda bahawasanya sebelum penjajahan Israel ke tanah Palestin, terdapat beberapa tanah yang dicadangkan oleh beberapa pihak untuk pembinaan negara haram Israel? Pertama, kota Ararat di Grand Island, Amerika Syarikat. Kawasan ini merupakan tanah pulau dikelilingi oleh Sungai Niagara bersempadan dengan negara Kanada. Cadangan ini dikemukakan oleh Sheriff Amerika Syarikat berbangsa Yahudi bernama Mordecai Manuel Noah sebelum pembentukan ideologi Zionisme pada tahun 1820. Negara bangsa hendak ditubuhkan ini dinamakan Ararat bersempena kisah banjir besar Nabi Nuh alaihi salam. Amerika Syarikat tidak berminat dengan cadangan ini dan dikatakan mengarut. Kedua, negara Kenya yang sebelum itu dikenali British East Africa di bawah program British Uganda. Cadangan ini dikemukakan oleh Setiausaha Kolonial British Joseph Chamberlain sebelum diserahkan kepada golongan Zionis yang diketuai oleh Theodore Herzl pada tahun 1903. Kongres Zionis menolak cadangan ini. Terdapat pendapat mengatakan kawasan yang cadangkan ini merupakan tanah tinggi yang mana sesuai untuk orang Eropah tetapi malangnya berisiko berhadapan binatang buas seperti singa. Ketiga, Wilayah Autonomi Yahudi ataupun dalam bahasa Inggeris Jewish Autonomous Oblast JAO di Kesatuan Republik Sosialis Soviet USSR oleh Joseph Stalin pada tahun 1927 sehingga 1953. Idea penubuhan wilayah autonomi Yahudi bertujuan melawan idea Zionisme oleh Eropah dengan mewujudkan Soviet Zion oleh Stalin. Pelbagai propaganda mengenai keluarga Yahudi bahagia berbahasa Yiddish di wilayah autonomi Yahudi berjaya menarik lebih 50,000 orang Yahudi berhijrah ke wilayah ini. Namun pemantaian kaum Yahudi oleh Stalin sendiri akibat ancaman perang dan pengkhianatan menyebabkan populasi Yahudi di wilayah ini turun mendadak tinggal 1,500 orang sahaja. Wilayah ini kekal wujud dalam negara Rusia sehingga hari ini. Keempat, Manchuria di negara China. Manchuria ketika ini di bawah takluk kerajaan Jepun. Kapten Inuzuka dari Jepun cuba mewujudkan negara bangsa Yahudi untuk menarik minat dan hubungan diplomasi dengan Amerika Syarikat dan negara-negara barat atas tiket kemanusiaan. Pelan yang dinamakan Fugu gagal kerana tidak disenangi oleh Nazi Jerman dan Itali. Nazi Jerman dan Itali akhirnya berjaya memujuk Jepun menyertai Pakatan Aksis. Kelima, negara Madagaskar juga menjadi kawasan cadangan negara bangsa Yahudi oleh Nazi Jerman. Pada 1940, lampu hijau daripada Adolf Hitler untuk menempatkan sejuta Yahudi setiap tahun ke Pulau Madagaskar dalam tempoh 4 tahun. Namun ketika itu, Pulau Madagaskar dikuasai oleh Perancis. Nazi Jerman percaya dapat menghalau Perancis daripada pulau tersebut. Malangnya, rancangan tidak berjaya kerana peperangan Jerman dan British. Peperangan ini menyebabkan Nazi Jerman hilang sabar dan melakukan pemantaian beramai-ramai kaum Yahudi yang dikenali Holocaust. Keenam, negara Guyana di benua Amerika Selatan. Guyana ketika itu di bawah jajahan British. Cadangan ini wujud pada tahun 1939 dan 1940. Kegagalan mendirikan negara bangsa Yahudi di wilayah Guyana disebabkan masalah dalaman wilayah Guyana itu sendiri memaksakan British melupakan rancangan mereka. Ketujuh, negara Ethiopia yang dikenali Itali East Africa di bawah jajahan Itali. Kewujudan kaum Beta Israel yang ada di kawasan ini dapat dijadikan alasan untuk Yahudi daripada seluruh pelosok dunia berkumpul bersama membentuk negara bangsa Yahudi. Namun, pengaruh fasis yang kuat tidak boleh mencampur adukkan kaum kulit putih iaitu Yahudi Eropah dan kaum kulit hitam Yahudi Ethiopia menyebabkan rancangan ini gagal. Ke-8, Port David di Pulau Tasmania, Australia.
Pada akhir 1930-an, Liga Zionis British mencari tanah yang sesuai untuk menubuhkan negara bangsa mereka di Australia. Pada mulanya, wilayah Kimberley di utara Australia menjadi calon pertama, tetapi Perdana Menteri Australia ke-14 bernama John Curtin membantah cadangan ini. Kemudian, warga wilayah Pulau Tasmania bernama Critchley Parker mencadangkan kota Port David di Tasmania sebagai kawasan untuk menubuhkan negara bangsa Yahudi. Atas kebenaran pemerintah Tasmania bernama Robert Cosgrove, Parker meninjau keadaan geografi di Port David, namun beliau telah meninggal dunia semasa menjalankan tinjauan pada tahun 1942. Dari sini, tiada siapa mahu meneruskan usaha Parker. Disebabkan kesemua rancangan tersebut gagal, akhirnya Palestin dipilih atas alasan sejarah kuno Israel. Apa akan terjadi jika salah satu rancangan yang dinyatakan berjaya? Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.